Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ni kita akan menjawab satu lagi soalan yang juga interesting kalau kita tengok. Tadi doktor ada kata tentang analogi yang ambil wuduk. Dan jawapan untuk kenapa tak dakwah iaitu tak cukup ilmu. Dan pergilah cari ilmu. Tapi macam mana kita nak tahu bila ilmu kita dah cukup atau belum? Dan macam mana nak tahu dah ready untuk sampaikan itu? Tanda soal. So untuk menjawab soalan ni, saya akan bentangkan 3 point. Yang pertama, kita akan ungkit balik apakah analogi tu. Mungkin ada yang tengok ni kebetulan tak tahu ni analogi apa pula ni kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan present ataupun ingatkan kita tentang mindset yang penting yang patut kita ada. Dan ketiga, persoalan tentang cukup ke ilmu. Macam mana nak tahu cukup ilmu? Okay, first, analogi yang dibentangkan. Now, dalam kebanyakan sharing berkenaan dengan kita perlu berdakwah, kita perlu mentarbiah, biasanya salah satu alasan yang paling common saya dengar adalah, tapi saya tak cukup ilmu, saya belum cukup ilmu. Now, saya bawakan analogi untuk memikirkan perkara tersebut. Analoginya begini. Bayangkan kita nak pergi masjid untuk solat. Bayangkan solat maghrib lah, solat yang waktunya pendek. Kita pergi ke masjid, nak masuk masjid tu kita nampak ada seorang member kita kat luar. Kita punya, jom lah masuk. Jom solat kan. Dan dia kata, tak boleh solat lah. Kita tengok dia, sebab ni contoh ni kita lelaki, dan dia pun lelaki. Kan, kalau perempuan mungkin adalah valid kenapa tak solat tu kan. Dia kata tak boleh solat. Kita pun, kenapa pula kan? Pelik kan? Sebab lelaki pula boleh jawab tak boleh solat ni. Lepas tu dia jawab, sebab tak ada wuduk. Now, itu analogi yang saya bawa. Dan saya utarakan, apakah yang anda rasa dan apakah yang anda akan buat dalam keadaan tersebut. Kan? Dan jawapan, basically akan ada yang bagi jawapan, pergilah ambil wuduk. Kan? Betul, secara fiqahnya, macam mana kita nak solat sedangkan wuduk belum ada? So, dia jadi macam, oh okay, in that sense, dia macam penghalang lah, belum ada wuduk, macam mana nak solat? Tetapi, tak ada wuduk, hakikat belum ada wuduk itu bukan menjadi alasan untuk kita tetap buat apa-apa dan tak solat. Sebab pergilah ambil wuduk dan kita solat. Kan? Sebab solat tu perlu. Dan jalan dia yang perlu ambil wuduk tu, kita buat je lah. Apa masalah dia? Okey, saya mirrorkan analogi itu dengan konteks kita sebagai orang yang nak berdakwah, yang nak mentarbiah. Kan kita kata, oh, kita dah faham kepentingan kita untuk berdakwah, kita dah faham kepentingan untuk kita mentarbiah. Oh, tapi ilmu ni satu prerequisite. Kita perlu ada ilmu untuk melaksanakan perkara tersebut. Logik tak kita kata, kenapa tak dakwah ni? Kenapa tak tarbiah ni? Tak ada ilmu. Logik tak? Dia macam wuduk tadi lah. Pergilah ambil, pergilah cari, pergilah kutip, pergilah kumpul. Dan buat. Dia tak jadi alasan yang logik untuk kita kata, saya tak tarbiah sebab saya tak ada ilmu. Sebab ilmu tu dia bukan benda yang kita dilahirkan dengannya. Dan bukan macam kalau kita dilahirkan, auzubillah lah, dilahirkan tanpa organ, tanpa tangan, tanpa kaki. Boleh nak cakap saya tak ada kaki, saya tak ada tangan. Tapi ilmu ini benda yang kita kutip, benda yang kita cari. Kita tak boleh kata tapi tak ada ilmu. Tak, pergilah cari. And itu analogi dia. So itu first, itulah analogi yang dia bawa, dan soalan ini bertanyakan berkenaan dengan analogi tersebut. So insyaAllah first point, analogi tu dah jelas. Kita pergi kepada point yang kedua, iaitu mindset yang penting yang kita patut ada. Perbincangan-perbincangan ni sebenarnya hanya valid bila kita bincangkan dalam keadaan kita dah ada passion, kita dah ada semangat untuk laksanakan tuntutan kepada diri kita ataupun untuk melaksanakan perkara yang kita nak selesaikan. Dan atas passion dan semangat itulah ianya akan men-trigger kita untuk membereskan enabler ataupun pemboleh yang ada. Be it persiapan-persiapan yang diperlukan ataupun syarat-syarat yang perlu dibereskan. Balik kepada analogi tadi, kerana kita memang nak solat lah, kita akan selesaikan wuduk sebelum datang ke solat. Similarly, bila kita nak mentarbiah lah, bila kita nak berdakwah lah yang menyebabkan kita semangat untuk mencari ilmu, mencukupkan ilmu kita. Kalau kita ambil contoh-contoh lain dalam kehidupan kita lah, kerana kita semangat nak menang tournament tu lah contohnya, tak kisahlah tournament bola ke, rugby ke, debat ke, kerana kita passionate nak menang itulah, kita akan willing untuk commit kepada practice dan latihan-latihan yang disusun. Ataupun kita memang nak dapat 10A ataupun kita nak dapat 4 flat. Disebabkan itulah
kita willing dan kita selesaikan preparation yang diperlukan. Sama ada study, buat exercise, buat assignment dan sebagainya. Kalau saya ambil contoh diri saya sendiri, satu ketika dulu, kerana saya nak juga jadi lecturer, yang ketika itu ada syarat. Syarat dia ialah perlu settlekan PhD. Walaupun saya tak minat lah sebenarnya nak belajar PhD dan sebagainya. Tetapi itu syarat untuk pergi kepada benda yang saya nak. Maka saya lalui dan settlekan syarat tersebut. Dapatkan PhD untuk balik, boleh jadi lecturer. So dalam hidup kita ni macam-macam contoh yang kita boleh tengok. Bahawa kalau kita betul nakkan something, kita akan selesaikan preparation ataupun syarat yang diperlukan untuk boleh kita pergi ke situ. Jadi untuk tarbiyah, untuk dakwah, sepatutnya benda yang sama juga berlaku. Now, kita pergi kepada poin yang ketiga, yakni isu cukup ilmu. Cukup ke ilmu? Bila nak tahu cukup ilmu? Untuk soalan ni, saya mungkin akan tanya balik. Cukup ilmu untuk apa? Now, kalau kita bincang pasal dakwah ni mengajak. Dakwah tu mengajak. Ilmu apa yang perlu cukup untuk kita boleh mengajak? Dia tak sama dengan ilmu apa yang kita perlu ada untuk mengajar. Mengajak dan mengajar berbeza. Ilmu yang diperlukan untuk ini dan ini berbeza. Now kalau kita kata perlu berkenaan dengan tarbiyah, of course tarbiyah itu mendidik dan membina. So generally speaking, dia akan perlukan lebihlah ilmu berbanding sekadar untuk berdakwah. Having said that, kita kena jelas bila kita kata kita nak dakwah ataupun kita nak tarbiyah, dia tak sama dengan kita kata kita nak mengistinbat hukum, nak ijtihadkan hukum. Jadi janganlah kita membayangkan ataupun meletakkan prerequisite ataupun prasyarat untuk ilmu yang perlu ada untuk berdakwah contohnya ataupun mentarbiyah, seolahnya perlu ilmu yang setara dengan orang yang nak ijtihad hukum. Kalau kita ambil contoh lain, kalau kita ada member kita yang belum solat, kita punya intention, okay, aku nak dakwahi dia, mengajak dia untuk ke arah solat, untuk ke arah nak bersolat, untuk ke arah komit untuk solat 5 waktu contoh. Adakah ilmu yang diperlukan untuk mengajak dia ke arah solat sama dengan ilmu yang diperlukan untuk orang mengajar fiqh solat? Tak sama kan? Jadi janganlah kita meletakkan prasyarat atau membayangkan kepada kita, tapi aku tak ada ilmu yang cukup untuk mengajar fiqh solat, sebab itu aku tak mengajak orang untuk solat. Dia tak begitu. Mungkin saya nak highlightkan kita punya tendensi untuk tak konsisten dalam kita melihat dunia ni. Bila dalam pekerjaan kita contohnya, katalah kita nak jadi cikgu, kita fikirkan, tapi aku tak cukup ilmu lah. Dan kita membayangkan ilmu untuk jadi saintis terulung, terhebat zaman ini atau sebagainya, mendapat penemuan-penemuan baru dalam sains dan sebagainya. Adakah kita meletakkan syarat begitu? Dan bila kita kata aku tak ada ilmu cukup macam tu, sebab tu aku tak naklah jadi cikgu. Tidak kan? Dalam kehidupan kita being fair kepada apa yang kita nak buat tu. For whatever reason, dalam bab dakwah, dalam bab tarbiyah, kita tiba-tiba cara kita melihat tu totally berbeza. Untuk berdakwah kita kata aku tak ada ilmu untuk jadi mufti, sebab tu aku tak nak berdakwah. Macam mana? So sama-sama kita fikirkan. Now, dalam berdakwah dan juga dalam mentarbiyah, especially dalam tarbiyah lah, kita akan perasan apa intention kita ataupun stage kita berhadapan dengan madu'u ataupun mutarabbi itu, dia akan bertahap. Contohnya masa awal kita mengajak, kita nak mengajak dia menjadi seorang yang nak jadi hamba Allah yang taat. Dan bila stage tu dah selesai, dia dah menjadi hamba yang taat dan sebagainya, kita membawa dia pula untuk menyedari bahawa dalam Islam ni ada tuntutan selain daripada tuntutan fardi kepada Allah, ada tuntutan kepada kita kepada masyarakat pula, dan bagaimana dia nak melaksanakan perkara tersebut. Dan bila dia dah semangat nak melaksanakan tuntutan-tuntutan kepada masyarakat dan sebagainya, kita mengajak dia pula untuk memahami fiqh dakwah, apakah strategi dakwah yang terbaik sebenarnya yang kita patut consider. Now of course, setiap tahapan tu memerlukan ilmu yang berlebih lah. Maknanya masa stage yang pertama tu, keperluannya tidaklah sebagaimana stage yang ketiga. Kita dah kena boleh membincangkan, meyakinkan tentang fiqh dakwah contohnya. Tetapi janganlah kerana kita belum boleh buat stage yang ketiga, kita menggunakan itu sebagai alasan untuk tak buat stage yang pertama. Kebanyakan yang bila kita bermula, stage yang awal tu, nak kata kita tak cukup ilmu untuk itu, satu susah kita nak cakap. Betul ke awak tak cukup ilmu untuk mengajak orang untuk menjadi hamba Allah yang taat? Apakah ilmu yang tinggi sangat tu yang diperlukan untuk level itu? Hakikatnya kita dah ada amat cukup. Kalau kita tengok sirah pun,
Contohnya di awal-awal Islam, Abu Bakar yang berjaya mengajak sahabat-sahabat dia, termasuk yang 10 dia jamin syurga yang terkenal, termasuk Bilal juga yang dia ajak. Now, berapa banyak ilmu yang Abu Bakar ada masa tu? Sedangkan memang ayat Quran pun tak turun banyak lagi. Jadi, hanya benda yang asas pun dah boleh mengajak orang kepada mengesakan Allah sebenarnya, menjadi hamba Allah yang taat. Jadi, apa alasan kita sebenarnya untuk tidak boleh bermula? Untuk tidak boleh bermula. Now, of course, once kita mula, kita kena tingkatkan lah, kan? Over time. Maksudnya, bila kita proses mutarabi kita tu, dan dia akan meningkat, of course, kita kena meningkat bersama lah, supaya dan trajectory tu akan berjalan. Maksudnya, kita meningkatkan dia, di samping kita ditingkatkan juga, dan sebagainya itu. Dan proses ni akan berterusan. So, janganlah kerana kita tak boleh nak buat, kita bayangkan, stage dakwah yang hujung ni, macam-macam nak kena faham, aku tak ada sekarang, aku tak nak mula. Itu adalah tipu daya syaitan. Jadi, wallahualam, harapnya membantu. Sekiranya ada benda-benda yang masih tak jelas, silakan terus bertanya, insya-Allah. Sama-sama kita make sure kita jelas supaya kita terpandu dan kita akan sentiasa istiqamah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.